Okey, apa dia janjang? Janjang ni sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 2 ke tingkatan 1. Yang dia ada sebut pola ataupun jujukan. Itulah janjang sebenarnya. Tapi dalam maths ni, dia terbagi kepada 2. Terbagi kepada 2 namanya ialah progression ataupun janjang. Janjang aritmetik dan janjang geometri. Ada beza dua ni. Ada beza dan dia sangat berbeza sebenarnya. Janjang aritmetik dan janjang geometri. Saya akan terangkan satu-satulah, saya tak akan campur sekali, nanti awak pening. So hari ni kita akan fokus kepada janjang aritmetik dulu. Janjang aritmetik dulu. Okey, cuma nak bagi tahu bezanya antara janjang aritmetik dengan janjang geometrinya. Contohnya saya bagi saya bagi satu jujukan nombor, contohnya 2, 4, 6, 8, 10, bla bla bla. Itu masa form 2 kita panggil dia jujukan nombor ataupun pola. Dan satu lagi saya akan bagi 3, 6, 12, 24, 48. Itu beza dia. Okey, yang atas tu janjang aritmetik. Kenapa janjang aritmetik? Sebab pola dia, kalau kita tengok 2 lepas 2 dapat 4. Apa dia punya pola dia? Itu pola dia. Tambah 2. Tambah 2. Okey, 4 dengan 6 tambah 2. 6 dengan 8 dia mesti sama je. Kalau dia lain tiba-tiba tambah 3, dia bukannya janjang. Dia mesti sama je. Yang ni semua tambah 2. Okey. Tapi kalau bawah ni, ini janjang aritmetik JA namanya. Yang bawah ni janjang geometri. Kenapa? Sebab dia bukan tambah, dia bukan tolak. Awak kena darab. Darab 2 dapat 6. Yang ni pun darab 2 dapat 12. Yang ni darab 2 dapat 24. Yang ni darab 2 dapat 48. Okey. Bezanya ialah ini. Bezanya pada beza sepunya. Kita panggil dulu pola. Okey, muka surat 85. Betul Asif, muka surat 85. Dulu kecil-kecil kita panggil dia pola. Tapi bila masuk belajar MS ni, kita ada beza dua tu. Kalau aritmetik namanya beza sepunya. Namanya ialah beza sepunya. Tapi kalau geometri, dia melibatkan operasi darab ataupun bahagi. Namanya nisbah. Itu pun nama. Beza ni biasanya tolak. Kalau nisbah biasanya bahagi. Okey, formula dia, nak senang kita ingat formula. Formulanya ialah T2 tolak T1. Biasa kita akan tulis D lah. D tu different. Macam ni, R ni ratio. Formulanya ialah T2 tolak T1. Apa dia T1, T2, T3? Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, so nampak sekarang beza antara JA dengan JG? Boleh beza tak? Boleh. Nampak tak? Boleh. Itu pengenalan dia. Dan kita akan belajar sebutan ke N, ada hasil tambah, dan sebutan yang pertama. Okey, next. Ingat formula. Formula yang pertama kita jumpa ialah DT2 tolak T1. Kita nak kenal apa dia T2, T1, T3 semua tu. Okey, ini Ini dalam buku awak tu, muka surat 85. Okey, dia bagi satu janjang. 1, 3, 5, 7, 9. Yang ini yang depan sekali namanya T1. T1 ni maksudnya T tu term, sebutan. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebutan. Dalam bahasa Inggeris term, T-E-R-M. T1. Yang ini namanya T2. Term yang kedua. Yang ni kalau yang ketiga, tempat yang ketiga T3. Yang ni tempat yang keempat T4. Ini tempat yang kelima namanya T5. Kita akan kenal dia sebagai T lah. T1, T2, T3, T4, T5. Okey. Dan biasanya dalam MS T1 ni dia ada nama lain dia. Nama lainnya ialah A. Kalau nampak A tu merujuk kepada sebutan pertama. Dia special sikit. Dia ada namanya A. Kalau T2 dia tak ada B, C tak ada. Ni je. T1 je ada A. Nama lainnya A. Kalau T2 dia T2 lah. Kalau T3 dia T3. Okey, macam tadi formula D ialah T2 tolak T1. Apa maksudnya? Okey, D ni kita nak tahu dia punya pola dia.
Okay, T2 kita apa dia? Dalam kes 13579. T2 kita, sebutan kedua kita berapa? 3. Sebutan pertama kita? 1. 1. So 3 tolak 1 sama dengan 2. So kita punya beza sepunya kita ialah 2. D tu different. Beza sepunya kita 2. Boleh tak saya tukar formula ni? Saya tak nak guna T2, T1. Saya nak guna T5 tolak T4. Dapat tak jawapan yang sama? Okey, T5 berapa? 9. T4 berapa? 7. Dia tolak akan dapat 2. Sama. Sebab tu biasa formula akan jumpa formulanya ialah Tn, dia tak tulis sini Tn tolak Tn minus 1. Ini formula yang asal-asalnya. Tn tolak Tn minus 1. Maksudnya kalau T5 tolak dengan T4. Tolak yang sebelumnya. Sebelah je, jangan tolak yang jauh punya. Kalau sini T10, sini akan jadi T9. Ingat tolak sebelah depan. Belakang tolak depan. Kalau depan tolak belakang jadi salah. Dia mesti belakang tolak depan. Sebab dia mungkin ada negatif. Okey, itu formula yang pertama namanya beza sepunya. Okey. Latihan 1. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut janjak aritmetik ataupun bukan. Cuba buat jap. Jawapannya ya ataupun tidak. Tapi mesti ada pembuktian lah. So nak tahu jawapannya dia adalah JA, janjak aritmetik ataupun bukan. Macam mana kita kena kira? Kena kira setiap pola dia tu. D tu, beza sepunya dia. Tahu kena kira lah. So jawapan nombor yang A tu ya ke tidak? Ya. Jawapannya ialah ya. Ya. Kena ada pembuktian. Maksudnya kena buat setiap satu 6.5 ni. 6.5 tolakkan dengan 6. So akan dapat berapa 6.5 tolak 6? 0.5. 0.5. Ingat belakang tolak depan 7 tolak 6.5 sama 0.5. 7.5 tolak 7 sama 0.5. So jawapannya adalah ya. Mesti kira setiap satu. Okey, B. Ya ke tidak? Bukan janjak aritmetik. Bukan. Kenapa bukan? Kita pun cuba tengok. Tekan kalkulator. Janganlah congak je. Negatif 3.4. Negatif 3/4 tolak 1/2. Berapa dapat? Negatif 5/4. Negatif 5/4. Okey, betul. Dia dapat negatif 5/4. Kalau yang ini pula 1 tolak hati-hati. 1 tolak negatif 3/4. So akan dapat jawapan dia berapa? 7/4. 7/4. Mana orang lain orang sama dengan suaranya tu. Okey. 7/4. Negatif 5/4 tolak 1. Berapa dapat? Negatif 9/4. Negatif 9/4. Nampak lain. Yang ni tak sama dengan ni tak sama. So jawapannya ialah bukan. Dia kena sama. Bukan janjak aritmetik. C. Jawapannya ya ke tidak? Ya. Jawapannya sama ya. Janjak aritmetik. Okey, cuba cek. 11.2 tolak 11.6. Apa jawapan dia? 0.4. Negatif 0.4. Negatif. Ingat belakang mesti tolak depan. 10.8 tolak 11.2. So akan dapat Negatif 0.4. 0.4. So samalah dua-duanya. Jawapannya ialah ya. Senang je. Okey, D. P pada. Ya ke tidak dulu? Jawapannya ya ke tak? Tidak. Tidak, bukan. Kenapa bukan? Kita pun cuba tengok. P tambah 4, dia sama je. Tolak dengan P. So, apa jawapan dia? Jangan dengan kalkulator tu, orang buka lah bracket dia. 4. P tambah 4 tolak 4, jawapannya ialah 4. P tu hilang lah. Okey, P tambah 6 tolak P tambah 4. Yang ni kena buka bracket dia. 2. P tambah 6 tolak P, negatif positif negatif 4. P
P tolak P hapus 6 tolak 4 2. Tak sama. So jawapannya ialah bukan. Kita kira macam biasa je. Macam algebra. Okey, so jawapannya bukan. E. Ya ke tidak? Ya, ya. Ya. Kenapa Ganjar ya? matematik. 8Y tolak Y dapat berapa Y? 7Y. 7Y. Bagus. Ni dah belajar ni. Kalau tak jawab tak tahulah. 5Y tolak 8Y berapa Y? 7Y. 7Y. So 7Y. sama. Sama. Jawapannya ya. Okey, bagus. Faham lah tu. Dia kena kira. Dia kena setiap tu kena kira. Okey. Nombor 2. Nyatakan beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okey, cuba kira dulu. Okey, so D untuk soalan A, D-nya berapa? -8. Negatif 8. Negatif 8. Okey, B. D dia berapa? Negatif 2.5. -2.5. Negatif 2.5. 2.5. Bagus. C. Jawapan dia, D dia berapa? Beza sepunya dia? 1/4. 1/4. 1/4. Negatif 2.5. Okey, yang ini? 6. 6. Okey, yang E pula? 1/2. 3/2. 1/2 ataupun 1/2 salah. 3/2. boleh, betul. Okey ya. So, fahamlah itu namanya base. D itu ialah beza sepunya. Dalam bahasa Inggeris common difference. Sebab tu D common difference. Okey, next. Dah faham macam mana dapatkan dia punya beza sepunya. Kita pergi macam mana nak dapatkan. Tengok soalan ni. Okay. Soalan ni dia bagi dia punya jujukan dia ialah 2, 7, 12, 17. 2, 7, 12, 17. Apa dia D dia? Beza sepunya dia berapa? 5 dah 5. 5. Maksudnya kalau sebutan pertama 2, sebutan kedua 7, kalau tambah 5, tambah lagi 5 dapat 12, tambah lagi 5 dapat 17. Okey. Ini T1, ini T2, ini T3, ini T4. Boleh kira tak T5, T6 semua? Berapa T5? Boleh. Maksudnya tambah je lah 5 kan? So dapat berapa T5? Dapat 20? 2. 22. T6? 27. 27. Okey, senang nampak T6. Tiba-tiba, dia kata cari T100. Ambil kaum. Macam mana tu? Kalkulator sampai 1 kali. Pensan. Kalkulator semua pensan. Macam mana nak dapatkan T100? Setakat T5 tambah 5, T6 tambah 5, T100? Kuasa 100. Walaupun tak tambah 5, tambah 5, tambah 5 kan. Dengan kalkulator tambah 5, tambah 5. 3 jam tak siap-siap. Lepas sampai ke 100 dah confuse. Ni 100 ke 59? Dah confuse. Sebab tu kita belajar MAT. Kita nak memudahkan caranya. So saya akan terangkan macam mana kalau nak dapatkan T100. Okey, saya ambil dia punya jujukan yang sama tadi. Jujukan tadi dia bagi 2, kecil Pak tulisan. 2, 7, 12, 17. Okey dan bla 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 lah. Saya nak dapatkan T100. Ini contohnya. Okey, so macam mana dapatkan T100? Kita buat macam ni. Sebutan pertama kita ialah 2. Sebutan kedua kita ialah 2 tambah 5. Sama dengan 7. Sebutan ketiga ialah 2 tambah 5 tambah 5. Sama dengan 12. Okey. T4 kita ialah 2 tambah 5. 7 tambah 5 tambah 5 sama dengan macam bunyi. Saya nampak 2, 7, 12, 15. So daripada sini sebenarnya kita boleh bentukkan satu formula. Formula dia ialah yang ni T1, yang ni saya akan namakan dia ni semua ni namanya ialah sebutan pertama A. A. Tadi kan saya sebut T1 ialah A. T1 je, T2 bukan B, T3 bukan C Okey. Padang Syauqi baru masuk. Okey. Yang ini namanya ialah D. Different kan? Common different tadi. Okey. Kalau yang ini maksudnya sebutan pertama ialah A.
Okey. Sebutan kedua ialah A tambah D. Untuk sebutan ketiga, A tambah D tambah D tambah D tambah D. Ataupun A tambah 2D. Tak boleh tulis lah. Okey, yang ini pula ke bawah sikit. A tambah D tambah D tambah D sebanyak 3 kali ni. 3 biji D. So yang ini ialah A tambah 3D. Okey. T1 ialah A. T2 ialah A tambah D. T3 ialah A tambah 2D. Ni yang ni. Okey. T4 ialah A tambah 3D. Okey, nampak? Kalau saya tanya T100, rasa-rasa A tambah berapa D? 99. 99. Pandai. T100 ialah A tambah 99 D. Itulah sebenarnya. Ditanyalah 200 ke 1000 ke kita boleh jawab. Kalau ditanya T39, A 38. tambah 38. D. 38 D lah. Okey, ya betul. So yang ini ni kita boleh ringkaskan pula. Nama barunya ialah TN. N tu suka hati awak nak tanya 39 ke 100. A tambah N tolak 1 D. Inilah formula baru yang kita dapat. Kalau sini 100, kalau sini 100, sini akan jadi 99. Sebab 100 tolak 1. Kalau sini 70, ini akan jadi 69. Boleh tak formula tu? Ni untuk janjang aritmetik. Geometri lain cerita. So formulanya ialah TN. T berapa yang dia nak. N tu sekata dia nak berapa. A tambah N tolak 1 D. Okey, balik semula. Inilah yang saya terangkan tadi ni. Kalau saya terus bagi tahu formula ni, pening apa benda N tu. N tu ialah sebutan dia. Dia nak berapa? Kalau nak sebut 9, tak apa, masuklah sebut 9. Yang ni pula mesti kurangkan 1. N tolak 1 lah. Ni kurangkan 1, mesti ada D belakang dia. Okey. Soalan dia. Contoh dia bagi ya. Saya terangkan contoh dulu. Contoh 1. Cari sebutan ke-9. Sebutan ke-9 dalam Maths ialah T9. Okey, so apa dia? Guna je formula yang ini. Tapi ingat, seeloknya senaraikan dulu apa dia A, apa dia N, apa dia D. 3 benda ni kena ada. A apa, N apa, D apa. Sebelum kita masuk dalam formula, tulis siap-siap supaya kita tak cacah merebah masuk mana A, mana D. Okey, kat sini A apa sebutan pertama dia? Inilah, A tu ialah sebutan pertama, negatif 6. N dia, N tu ialah, dia nak T9, so N kita ialah 9 lah. D-nya ialah, ni kena kira lah, 8 tolak 1, 7. 15 tolak 8 sama 7. Okey, masukkan dalam formula, T9 sama dengan negatif 6 tambah N tolak 1 iaitu 8, D ialah 7. Kenapa saya tak buat 9 tolak 1 darab 7? Sepatutnya macam itulah formula dia. Sebab nanti awak akan confuse. Awak tengok kenapa saya tak buat macam tu. Kalau ikut betul-betul formula, 9 tolak 1 darabkan dengan D7. Okey. Biasa kan pelajar silap kat mana ni? Ini dia akan buat apa? Dia buat 9 tolak 7. Kenapa? Dia terlupa. Dia ambil 9, lepas tu yang ni je 1 darab 7 dia darab. Tu yang bahaya. Kalau kita boleh congak, kita congak. Kita nak kurangkan kecuaian. Setakat 9 tolak 1 tu congak je lah. Tak payah nak tulis. 9 tolak 1 ialah 8 darab 7. Terus nampak macam tu. Negatif 6 tambah, kira lah. So jawapannya ialah 50. Okey, nampak tak? Nampak. So maksudnya, nampak soalan, tulis apa dia A, keluarkan A apa, N apa, D apa, TN. Ada 4 benda ni kena keluarkan dulu.
Kalau ditanya T9, yang ni kita buat tanda soal. So kita kena ada A, kena ada N, kena ada D. Okay. Okay, cuba buatlah. A, B je. A, B, C, D. Yalah. Kalau dapat buat A dan B tu faham lah tu. Okey, bila nampak soalan ni, kita ingat ada 4 perkara, kita pun tulislah sebab nanti kalau tak highlightkan 4 benda ni, takut nanti awak confused. Apa dia A, apa dia N, D dan TN. Okey, cari sebutan ke-9, maksudnya soalan ni dia nak TN, T9. A ialah negatif 12, N dia 9 lah. D-nya tolak je, negatif 9 tolak 12. Jadi berapa? 3, betul tak? Betul. Okay, betul. So, masukkan dalam formula Tn A tambah N minus 1D. Saya biasa tulis ni sebab saya takut lupa. Tn tak tahu. So, tulis T9. A negatif 12 tambah N tolak 1. 9 tolak 1. Terus kira 8. D-nya ialah 3. So, dapatlah jawapannya. Berapa dapat jawapannya? 12. 12. Okey, betul. T9 ialah 12. Sama macam ni. A 1.2, N dia sebutan ke-18, N-nya 18, D-nya 2.4 tolak 1.2 ialah 1.2, D 1.2. Okey, so kita nak T18. A-nya tak boleh. T18 ialah A dia 1.2. Dia ujung-ujung ni jadi macam ni. Tu. So jawapannya ialah, berapa jawapannya? 21.6. 21.6. Betul. Jawapannya ialah 21.6. Okey, siapa yang dah siap C? Boleh teruskan C? Okey. Lain sikit ni. Cari sebutan ke-5 selepas sebutan ke-3. Sebutan ke-8. Okey, selepas sebutan ke-3 maksudnya T4, T5, T6, T7, T8. Okey. So T8 lah. T8 A-nya 3/2, 8 tolak 1, 7, D-nya 2 tolak 3/2 berapa? 1/2. 1/2. Okey, so apa jawapan awak? 5. 8. Jawapannya? 5. 5. 5. Betul 5. Sebutan Betul. ke-8. Ini tengok jawapan belakang. Jawapan belakang tu dah salah dah tu. Betul. 3/2 tambah 7/2, 8/2, 7, 10/5. Okey, betul lah 5. Okey, soalan D. Cari Tn dalam sebutan N. Dia bukan nak 1, 2, 3 sampai 1 tak ada. Dia nak Tn. Jadi kita masukkan Tn. A ialah 13 tambah N tolak 1 lah. Tak tahu N tu berapa. D-nya ialah negatif 3. Tekan je kalkulator. Tapi jawapan awak bukan nombor lah. Bukan dapat 13. Buka bracket hati-hati. Ini dengan ini lain. Tolak 3N. 1 darab 3 tu negatif-negatif positif 3. So jawapan dia 16 tolak 3N. Jawapan dia macam tu je. Tak ada, sebab dia kata dalam sebutan N. Okey, setakat ni faham? Next. Next. Soalan dia. Hati-hati sebab saya kena hati-hati. Kita rasa kita dah faham dah. Bila tanya soalan next tu dia pening. Hitung bilangan sebutan bagi setiap janjang aritmetik berikut. Bilangan sebutan. Tadi dia nak sebutan ke. Maksudnya Tn. Sebutan ke ini bilangan sebutan. Maksudnya stand for apa tu? Ada 4 benda tu. A, N, D, Tn. Yang tadi sebutan ke maksudnya Tn. Kalau dia kata hitung bilangan sebutan, maksudnya dia merujuk kepada N. Dia nak N. Okey, tengok contoh dia bagi. Sebutan 1, 4.9. Sebutan kedua, 5.6. Sebutan ketiga, 6.3. Yang ini apa benda ni? 46.2 tu untuk apa? Adakah sebutan ke 46.2? Bukan. Dia adalah sebutan ke tak tahu.
sebutan yang tak tahu. Sebutan ke N, 46.2. Jadi kita kena tahu, kita kena cari dia ni sebutan yang keberapa, kedua ke, kedua bukanlah, sebutan ke-10 ke, sebutan ke-20 ke, awak kena cari. Jadi 46.2 ni merujuk kepada TN. Biasa belajar confuse. Tadi TN, T9 ialah berapa? Sekarang ni dia bagi TN, kita nak N. A-nya ialah 4.9. Siapa tu? Okey, D-nya kiralah kita kalkulator je, 5.6 tolak 4.9 akan dapat D-nya ialah 0.7. Okey, 4 benda ni sekarang ni kita nak cari N. Okey, kita pun guna formula yang sama. TN ialah 46.2, A-nya ialah 4.9 tambah N tak tahu, N tolak 1, D-nya ialah 0.7. Dia jadi macam ni lah. Sebab kita nak cari N, dia jadi macam tu. Okey, 46.2, 4.9, ini buka bracket hati-hati ya. 0.7 darab N, 1 darab 0.7 negatif 0.7. Okey, 4.9 tolak 0.7. Lepas tu dapatlah jawapan dia, tinggallah dia 0.7, 42 pindah sini 0.7 N. So N awak ialah 60. Jadi soalan ni nak bagi tahu 46.2 ni ialah sebutan ke-60. Sebutan ke-60. T60. Nampak macam senang je, tapi bila sebut, kalau tanya sebutan ke-9 senang. Tapi kalau nak bilangan sebutan, N ni merujuk kepada bilangan sebutan. Bilangan sebutan. Okey, cuba buat dua soalan je. A dan B. Soalan A ya? So, jawapan dia berapa? 14. 14. Okey, maksudnya yang ini merujuk kepada sebutan ke-14. Orang dapat tak? Dapat. Dapat sama je. So TN-nya ialah 81 1/6 A 92 tambah N tolak 1. D-nya kalau kita kira kita dapat negatif 5/6. Okey, so yang ni buka bracket hati-hati, 92 tolak 5/6 N, ni darab N ni, tambah 5/6. Sebab negatif, ni negatif yang ni bertemu negatif yang ni dia positif. Okey, 92 dengan 5/6 ni boleh tambah macam biasa. Tekan kalkulator, lepas tu pindah je, dah tambah tu pindah. So akan dapat negatif 5/6 N sama dengan negatif 11 2/3. Ataupun terbalikkan boleh ha. So N sama dengan 14. Janganlah. N sama dengan 14. Okey, B. Apa jawapan B? 30. 30. Semua orang dapat sebutan ke-30. Maksudnya negatif 66 ni ialah sebutan ke-30. 60 orang ni semua dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Dapat. Saya terangkanlah. Maksudnya betul. Okey, next. Kita dah belajar D, Tn tolak Tn minus 1. Okey. Minus 1 ni, 1 ni. Dan satu lagi Tn A tambah N minus 1 D. Tolak 1. Ya Allah, kenapa dalam sini? Tolak 1. Okey, ni dua formula ni semua kena ingat lah. Tak ingat tak apa, nanti dalam exam dia bagi. Tapi sebaiknya awak ingat lah, saya rasa dah buat 4 soalan, 6 soalan ni semua dah ingat. Okey, tengok contoh SPM. Macam mana soalan contoh SPM. Dengan dua formula ni, dia boleh tanya awak macam-macam. Okey, ada 4 contoh. Contoh yang pertama, diberi 3 sebutan yang pertama. 3 sebutan yang pertama ni maksudnya disenaraikan sebutan pertama ni. Lepas tu 2T tambah 5, semua dalam bentuk T. Satu lagi 2 tolak T. Ni maksudnya ni T1, ini T2, ini T3. Itu masuk soalan tu. Hitung nilai A, nilai T. Simple je. Dia bagi 3 sebutan,
Dia bukan nak D, dia bukan nak TN. Dia nak hitung nilai T. Kita dah syok belajar dapatkan D, senang-senang aja. Kira TN, senang-senang aja. Sekarang ni dia bukan nak dua benda tu, dia nak T. So kita nak pakai formula mana yang sesuai. Dua formula je padahal Dua formula je. Formula yang sesuainya ialah formula D. Iaitu T2 tolak T1. Dan sebenarnya kita boleh guna formula yang sama T3 tolak T2. Sebab dia bagi 3, jadi kita akan guna yang belakang tolak yang depan. Sama lah sebenarnya yang belakang ni tolak yang depan ni. Itu je. So kita akan dapat T. Awak tengok dia tengok 2T tambah 5 ni T2. Ini sebutan kedua. Tolakkan dengan sebutan pertama. Ini sebutan ketiga, tolakkan dengan sebutan kedua. Dia guna formula yang ini. Yang pertama tadi tu. Tengok soalan dia bukan direct. Nampak tak? Kita rasa macam dah senang dah faham tu. Sebab tu kena hati-hati soalan janjang ni. Saya ajar di ujung-ujung sebab saya tak nak ajar awal-awal hari tu. Kita nak kejar masa kan. Rupanya PPT tak dapat berlangsung juga. Tak tahulah buka sekolah ke tak ni. Okey. So dikira macam biasa. Ni algebra macam biasa. Cuma hati-hatilah. Bila tolak depan ni kita buka bracket. Tolak 2T, tolak 5. Okey, simple je. Contoh yang kedua. Tengok soalan dia. 3 sebutan pertama janjang aritmetik. Okey, sama juga. Y, 2Y tolak 2. 2Y tambah 1 kat sini. Hitung nilai Y. Okey, sama. Konsep yang sama. Dia masih lagi guna formula D. Belakang tolak depan. Belakang tolak depan. So direct dapatlah jawapan ni. So boleh nampaklah pattern soalan dia. Okey, contoh yang ketiga. Sebutan ke N suatu janjang aritmetik diberi oleh ni. Dia bagi formula dia sendiri. Tn 2 tolak 7n. Bukannya A tambah N minus 1D. Dia bagi sendiri. So kena pakailah. Cari sebutan pertama. Macam mana tu? Dia bagi formula sendiri. Dia nak sebutan pertama. Sebutan pertama yang kita tahu namanya ialah T1. Habis baru masuk habis. Orang nak habis dah. Okey, sebutan pertama ialah T1. Jadi jangan pening kepala. Sini kan dia bagi Tn. Ini dia bagi Tn. Jadi tukar N kepada 1. T1 sama dengan 2 tolak 7. Ini kan N. Kalau N ni 1, yang ni pun akan jadi 7 darab 1. Macam penggantian tu, 2 tolak 7 sama dengan negatif 5. Jangan kalut, simple je sebenarnya. Lepas tu kita kena biasa buat latihan, kita tahu dah pattern soalan dia. Okey, sebutan pertama T1. Maksudnya N awak tu tukar kepada 1. N yang ni tukar kepada 1. N yang ni pun tukar kepada 1. Lepas tu darab macam biasa. Okey, beza sepunya. Kita baru tahu, kita guna formula tadi. D sama dengan T2 tolak T1. Kan yang kita belajar tadi. Jadi, kerja awak ialah cari apa dia T2, cari apa dia T1. Menggunakan yang ni. Okey, T1 dah ada. Negatif 5. Senanglah. T1 kita dah ada tadi. Kita dah dapat daripada A, negatif 5. T2 pula, macam mana dapatkan T2? T2 ni dengan cara tukar N ni kepada 2. Maksudnya T2 ialah 2 tolak 7 darab 2. N tukar 2, N yang dalam ni pun tukar 2. So 2 tolak 7 darab 2, 14. So dapat 2 tolak 14, negatif 12. Jadi T2 ialah negatif 12. Siap lagi lah sebab kita nak beza sepunya. So ambil yang ni, tolak 12. Tolak 5. Kena tolak. Negatif 5. So dapatlah jawapan dia. Negatif 7. Itu kena faham betul-betul. Negatif 7. Kita faham lah pattern soalan dia. Kena tengok pattern soalan. Dia tanya awak macam mana. Ini belum kebat lagi. Ini belum dikatakan kebat. Janjang ni sangat glamour dengan soalan kebat. Kebat tu maksudnya apa? Dia bagi awak satu kisah. Tahun bila dia bagi cerita pasal anak itik ke apa. Anak itik ni bagi makan anak itik. Lepas tu anak itik ni adalah ceritanya tu panjang. Dia nak awak selesaikan guna janjang. Memang janjang ni dia memang suka dengan soalan kebat.
Ini bukan kebat ini bukan kebat lagi. Okey, contoh yang keempat. Tengok contoh yang keempat. Dalam satu janjang, sebutan keempat 39. Bila kita baca, terus tulis. Sebutan keempat T4 ialah 39. Manakala sebutan ke-10, T10 ialah 27. Okey, dua benda tu yang dia bagi. Cari sebutan pertama iaitu A dan beza sepunya. Dia nak A dan D. Dia bagi dua term A dan D. Dua term A dan D. Okey, saya buat contoh kat lain ni, dah penuh ni. Sebutan keempat ialah 39. Sebutan ke-10 ialah 27. Soalan nak apa dia A, sebutan pertama, apa dia D. Okey ya. Okey, so nampak dua term, dua benda yang dia bagi, dua unknown yang dia nak. So kita akan selesaikan guna kaedah apa? Persamaan linear. Ya, persamaan linear, persamaan serentak ya. Yang kita dah belajar hari tu. Okey, T4 apa? T4 ialah A tambah 3D. Kalau ini sama dengan 39. Okey, T10 pula A tambah 9D sama dengan 27. Macam biasalah. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua. So kita nak hapuskan A ke D dulu? Hapuskan D. Hapuskan A lah. Sebab A sama. A tolak A kosong. Betul. 3 tolak 9D tolak 6D. 39 tolak 27 jadi 12. So D sama dengan negatif 2. Dah siap untuk D. A pula ganti je lah mana-mana. A tambah 3 darab negatif 2 sama dengan 39. Ini nilai D yang kita dapat di sini ya. A tolak 6, 39. Jadi A tambah sini. Jadi 40. Dah siap. Contoh 5 pula. Bagi janjang aritmetik 9, 2, negatif 5 dan dot dot dot. Cari nilai terkecil N di mana sebutan ke N kurang daripada 100. Ada perkataan terkecil kurang daripada 100. Kita akan ambil ini. Sebutan ke N kurang daripada 100. Maksudnya Tn, tukar kepada ayat matematik, Tn kurang daripada 100. Ini dia punya clue. Tn kurang daripada 100. Nilai terkecil nanti akan jumpa. Okey, Tn kurang daripada 100, ni lah. Apa dia Tn? A tambah N tolak 1D ni. A dia 9. T-nya 2 tolak 9 negatif 7. Okey, ni kira macam biasa walaupun tanda dia lebih kecil tak ada masalah. Kira macam biasa, Dah. Okey, sampai sini akan dapat ini. N lebih besar 16.57. Bila sebut N lebih besar, ingat bila sebutan ke N tu mesti integer tau. Mesti 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh sebutan ke 1.2 tak boleh. Dia mesti nombor bulat. Sebutan ke 1, sebutan ke 2. Kalau yang ni takkan jawapannya sebutan ke N, sebutan ke 16.57. Memang tidak lah. Salah dia kena nombor bulat. Sebutan tu mesti nombor bulat. Okey, lebih besar 16.57. Apa nombor yang lebih besar selepas 16.57? Selepas 16.57. 17, 18, 19, 18, 19. 20. Okey, semualah. Lebih besar tu maksudnya semua nombor selepas 17, 18, 19, 20. Tapi kita pergi balik soalan, dia kata nilai terkecil. Nilai terkecil. Kalau ikut senarai awak 17, 18, 19, 20 ni yang paling kecil nombornya ialah 17. 17. Dan jawapan dia N ialah sama dengan N sama dengan 17. Itu je. Kat situ je. Yang penting clue-nya ialah N kurang daripada 100. Ini clue dia. Okey, itu ada 6 contoh tu. Jadi, artinya 2,5 kita ambil awal. Siapkan muka surat 91 saja. Muka surat 91 A. Negatif 1 tambah 9 sama dengan 17. 17 Azhar. Jawapannya ialah 17.
Tengok jawapannya. Bagi jawapan dia ialah cari sebutan ke-10, maksudnya T10 awak ialah 17. Okey. Kita tulis apa dia A. A tu sebutan pertama. Apa dia D, beza sepunya, N dan TN. Okey. Diberi K tolak 3. Maksudnya sebutan pertama kita ialah K tolak 3. Ialah satu janjak aritmetik. Okey, ceritanya pasal JA lah hari ni. Cari sebutan ke-10. Maksudnya dia nak T10. 2 tolak T1. T3 tolak T2. T3 tolak T2. Okey, apa dia T2? Tulis kat sini. T sama dengan T2 kita ialah 2K tolak 3 tolak K tolak 3 sama dengan K tambah 1 tolak 2K tolak 3. Okey, so buka bracket 2K tolak K tinggal K tolak 3 tambah 3. Negatif, positif jadi kosong lah. Okey, K tolak 2K ialah tolak K 1. Negatif, positif jadi tambah 4. So pindah sini 2K. Bila pindah negatif dia tambah 2K Betul. sama dengan 4. So K sama dengan 2. Okey, K sama dengan 2 tu bukan, itu mewakili apa? Sini, mewakili D. Okey, lepas tu gunalah formula T10 A tambah 9D tu. So jawapannya ialah T10 awak ialah 17. Dapat semua? Saya Dapat. okay, apa jawapan dia? Soalan B untuk A sebutan pertama dan yang kedua beza sepunya. Satu jawapan dia 8. A sama dengan 8. B sama dengan 8. Yang kedua D sama dengan 5. D sama dengan 5. A sama dengan 8. B sama dengan 5. Semua orang dapat tak? Dapat. Dapat. Yang ni simple je walaupun kita nampak peningnya. Kalau dia bagi formula sendiri, kita masukkan je. Tn tu 5n tambah 3. Kalau dia kata sebutan pertama, maksudnya T1. T1 sama dengan 5 darab 1 tambah 3. Terus dapat 8. Okey, beza sepunya pula hati-hati bukannya T2 ya. Kita cari T2 tu kita belum tolak lagi dengan T1. So 10 tambah 3, 13. Ni T2, ni bukan D ya. Selalu pelajar dia confuse. Dia kata T2 tu ialah D. Tidak, D ialah T2 tolak T1. Maksudnya 13 tolak 8 dapat 5. Itu yang dapat 5 tu. Okey. C. Encik John merupakan seorang jual kereta. Jualannya bertambah secara malar dalam setiap bulatan. Ni soalan kebat ni kalau dia bagi ayat panjang ni. Yang berikutnya, jualannya dalam bulan kedua. Dalam setiap bulatan pula. Dalam setiap bulan berikutnya, jualan dalam bulan kedua 3 kali ganda jualannya dalam bulan pertama. Sekiranya jualannya dalam bulan ketiga ialah 20 buah kereta, berapakah bilangan kereta di awal penjualannya? Tak tahu. Kita punya ni tak tahu. Jualan pada bulan pertama kita tak tahu. T1 tak tahu. Tapi T2 ni ialah 3 kali. 3 kali T1. Dan T3 kita, dia tak beritahu bulan ketiga dia bagi 20. Dan seterusnya. Okey, saya tukar T ni kepada X lah. X, 3X dan bulan ketiga 20. Okey, berapakah bilangan kereta di awal penjualannya? Maksudnya dia nak nilai T1 ni. Masa awal-awal di jualan dia berapa? Dia nak A lah. Jadi ingat kalau dia bagi 3 sebutan macam ni, kita guna formula D. Iaitu 3X tolak X. D2 tolak T1 sama dengan 20 tolak 3X.
Okey, 3 tolak tu 2. Okey, so 3x tolak 2x dapat 20 tolak 3x. Yang ini kita pindah sini, dia akan jadi 5x sama dengan 20. So, x ialah 4. 4. So, ini jawapan dia. Sebutan keempat dan sebutan ke-9 bagi suatu janja aritmetik masing-masing ialah 9 dan 29. Okey, dua clue yang dia bagi. Dia nak A sebutan pertama, dia punya dua benda yang dia nak. Dia bagi sebutan keempat, T4 ialah 9, T9 ialah 29. Dia nak apakah nilai A, apakah nilai D, beza sepunya. Okey, dua benda ni kalau awak tengok macam ni awak tak nampak, awak kena tukar T4 dan T9 tu kepada formula. Iaitu A tambah N tolak 1 jadi 3D sama dengan 9. Kalau T9 tu pula A tambah 9 tolak 1 8D sama dengan 29. Okey, nampak dua persamaan tu kita guna kaedah penghapusan lah, senang. Maksudnya sebutan pertama tolak sebutan kedua. A tolak A, kosong. Dia guna operasi tolak. 3D tolak 8D, negatif 5D. Ataupun nak buat 2 tolak 1 pun boleh. 9 tolak 29, negatif 20. So D ni kita akan dapat 4. Belum siap lagi, baru dapat D. A nya pula gantilah mana-mana. Dalam sebutan pertama, A tambah 3 darab 4 sama dengan 9. A tambah 12 sama dengan 9. So, ialah negatif sama dengan negatif 3. Itu jawapannya. D4, A negatif 3. Okey, dia sama macam contoh yang saya bagi tadi, lebih kurang. Okey, E. E ni yang selalu bila exam pelajar dia dah confused lah. Mana nak jawab soalan ini. Dia beri janja aritmetik, okey, dia bagi 3 term. A, 6, 7, 1/2 dan 9. Cari N terkecil di mana sebutan ke N lebih daripada 100. Kita akan pakai yang ni. Jangan confuse dengan N terkecil, tak apa tu kemudian. Kita akan ambil sebutan ke N lebih daripada 100. Sebutan ke N lebih daripada 100. Kita akan pakai yang ni. Okey, Tn ialah A tambah, saya masukkan terus. A dia ialah A-nya ialah 6. 6 tambah N tolak 1 tak tahu. Dia macam ni hujung. D, tolaklah. Berapa dapat D? 3/2. 3/2. Darab 3/2 besar daripada 100. Okey, 6 pindah sini. So, buka bracket 3/2N tolak 3/2 besar daripada 94. Okey, 3/2 pun pindah sini. Tinggal 3/2N besar daripada 94. 94 tambah dengan, so akan dapat berapa tu? Tambah 3/2. So akan dapat 191. Ujung ni jadi macam ni dah. 191/2. Okey, 2 tu boleh so N tu ialah N lebih besar daripada 63.67. Okey, 63.67. Lebih besar tu maksudnya N awak ialah 64, 65, 66 dan seterusnya. Tapi kita nak yang paling kecil. Jadi N yang betulnya ialah N sama dengan 64. N sama dengan 64. Okey. So ini 5 soalan Kita dah belajar itu minggu lepas dan soalan ni saya rasa semua boleh buat lah. Berpandukan contoh yang dia bagi. Okey, hari ni saya tak nak masuk janja geometri sebab janja geometri pun tak habis lagi. Minggu lepas ada berapa formula yang saya perkenalkan? Ingat tak?
Berapa formula yang saya perkenalkan? Formula beza sepunya D, lepas tu Tn. Betul? Dua formula je. Minggu lepas kita hanya belajar dua formula, iaitu formula D beza sepunya Tn tolak Tn minus 1, Tn minus 1 ataupun nama lainnya T2 tolak T3. Salah, T3 tolak T2, T4 tolak T3, dia kena tolak nombor sebelumnya. Okey. Formula yang kedua ialah Tn, sebutan ke N, A tambah N minus 1D. Ini dua formula minggu lepas. Okey, hari ni kalau soalan tu tanya hasil tambah. Jangan confuse. Hasil tambah ni lain. Saya bagi janjang aritmetik. Kita pasal janjang aritmetik. Dia punya janjangnya ialah 3, 6, 9, 12 dan bla bla bla. Okey, soalan saya, apakah dia T5? 15. Okey, 15. Sebab apa 15? Sebab awak tahu D-nya ialah 3. Tambah 3 dapat 6. Tambah 3 dapat 9. Tambah 3 dapat 12. Tambah lagi 3 dapat 15 kat sini. Okey, kalau dia tanya T99, okey, kita gunalah formula A tambah 98D. Dia dapatlah jawapan dia. Okey, untuk hari ni dia bukan tanya sebutan ke N, sebutan kelima. Dia tanya apakah dia hasil tambah. Dia punya ayatnya ialah, ayat panjangnya, nanti tak faham SS tu apa. Ayat panjangnya ialah, saya nak hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Dia akan ada perkataan ini. Hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Apa maksud hasil tambah 5 sebutan yang pertama? Kalau IMAT dia akan tulis S5. Ringkaskan. T ni ialah sebutan kelima. Tn tu maksudnya T5 tu ialah sebutan kelima. Okey, hasil tambah 5 sebutan yang pertama tu maksudnya awak kena tambahkan 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15. Baru dah dapat jawapan dia. Itu maksudnya hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Dia ada pertanyaan yang pertama. Sebab kita akan tambah daripada A dia. Sebut T1. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5. Okey, formulanya kita akan pakai formula Sn, iaitu N per 2 2A tambah N tolak 1D. Ini formula yang kita akan pakai untuk hasil tambah N sebutan yang pertama. Ataupun formula yang kedua sama juga, iaitu Sn sama dengan N per 2 A tambah Tn. Dalam buku awak tu dia tak guna Tn, dia guna L. Sebenarnya samalah L dan Tn tu mana-mana boleh. Okey, apa beza dua ni? Bergantung pada soalan. Kita boleh pakai dua-dua tapi tengok pada soalan. Kalau soalan tu ada Tn, ada N, kita terus pakai formula yang kedua. Lagi senang, simple kan? Tapi ingat salah satu pun cukup. Kenapa dia jadi A tambah Tn? Sebab 2A ialah A tambah A. Tambah N tolak 1D. Okey, A tambah N tolak 1D ni sebenarnya adalah Tn. A tambah N tolak 1D tu ialah Tn. Tu yang jadi formula dia. Kita boleh pakai juga formula ini, iaitu A tambah Tn. Mana-mana ya, dia pakai dua-dua. Tak ingat tak apa, dalam exam dia bagi. Tapi kalau dah buat hari-hari tu memang akan ingat lah. Pada biasa buat latihan ni akan ingat. Okey, ini formula yang kita akan pakai. Ada lagi tau, tapi saya nak sikit-sikit. Kita confuse. Cuba awak tengok soalan ni dalam buku kerja awak tu. Okey, latihan 3.
Bagi setiap janjian aritmetik berikut, gunakan rumus menghitung hasil tambah N sebutan yang pertama yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, maksudnya contohnya dia bagi janjian dia 2, 6, 10, 14. Hasil tambah 10 sebutan yang pertama. Maksudnya dia nak S10. Hasil tambahnya maksudnya S10. So kita akan guna formula ni lah. Sn N per 2, 2E tambah N tolak 1J. Biasanya kita akan pakai formula ni ya. Formula kedua tu kes lain lah. Maksudnya dia bagi Tn. Sekarang ni tak bagi Tn. Okey, so S10 N tu 10 per 2. S10 10 per 2 2A. A kita ialah 2 ni A. 2 2A tambah N tolak 1 ialah 9 lah. 9. D-nya ialah 6 tolak 2, 4. Boleh comak je kan. So dapat jawapan ini boleh potong jadi 5. So 5, 2 darab 2 ialah 4 tambah berapa? 94 ialah 36. Okey. 4 tambah 36 dulu dalam bracket tu ialah 40. So darab dengan 5 dapat 200. Okey, cuba buat satu soalan. 2 lah 2. Soalan A jawapan dia apa? 187.5. Soalan A. Ucap lah kat sini. Okey, jawapan dia ialah S. Dekat sebutan ke-10, jawapannya ialah 187.5. Dapat ah? Orang dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, soalan B. Yang ni S18, sebutan ke-18. Apa jawapannya? Negatif 33.3. Negatif 33.3. Okey. Itu sama, jawapan orang lain pun sama. Okey, maksudnya penggunaan formula yang betul lah dan cara kira. Ustazah, Okey, ya. kalau tu yang soalan yang jawapan A, kalau tulis 187 per 1 per 2 boleh ke? Boleh? 187, 1 per 2. Boleh? Okey. Sebab dia punya soalan dia dalam bentuk pecahan boleh tulis. Mana-mana boleh. Okey, next. Tadi baru formula yang atas, formula yang pertama. Macam mana? Tengok soalan ni. Beza, nampak macam sama je. Cara saya tambah bagi janjian aritmetik berikut, dia bagi sebutan janjiannya ialah macam tu. Negatif 6, 1, 8, 15, dot, 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 127. Apa yang aku faham dengan dot, dot, dot ni? Maksudnya apa 127 tu? 127 tu ialah nilai apa? Yang ni T1, yang ni T2, T3, T4. So 127 tu T berapa? Tak tahu kan? Kita tahu sampai bila dia bagi dot, dot, dot. Awak jangan kira pula ini T5, T6. Jangan kira dot, dot ni salah. Dot, dot ni dia letak je. Okey, 127 ni kita tak tahu dia sebutan ke berapa. Kita akan namakan dia ialah sebutan ke N, Tn. 127 tak tahu sebutan ke berapa. Jadi kalau nak guna formula Sn, N per 2, 2A tambah N tolak 1D. N tu perlu ada. Sebab kita tahu dia nak sebutan ke berapa. Dia kata cari hasil tambah je. Tapi hasil tambah sampai ke berapa tak tahu. Cari hasil tambah sampai ke berapa? 10 ke? Macam tadi dia beritahu sampai ke 10. S10. Sampai ke 18. S18. Tapi sekarang ni tak tahu ni. Ni sebutan sampai ke berapa ni? Berapa hujung ni tak tahu. Jadi awak kena cari dulu Tn dia. Sebab kita tak tahu. Dia ni 127 ni ialah sebutan ke berapa. Cari dulu Tn. Macam mana nak cari Tn? Iaitu formula Tn lah. Tn A negatif 6 tambah N tolak 1 D. D dah tahu kan? 8 tolak 1, 7. Okey. Cari dulu Tn ni pula ialah 127. Selalu pelajar confuse Tn dengan N. N tu biasanya nilai sebutan. Bukan. Sebutan ke N.
Tn tu ialah, benar dah. Tn tu ialah sebutan Kn. N tu ialah keberapa N itu. Okey, negatif 6 tambah 7N tolak 7. So, 3 lah. Negatif 6 negatif 7 tu dapat negatif 13 pindah sini jadi 140. So, dapat 7N. So, N saja sama dengan 20. Oh, rupanya 127 tu ialah sebutan ke-20. Baru nampak bayang dia. 127 tu ialah sebutan ke-20. Sebab apa kita dapat N20? Dah dapat tu baru nampak bayang dia. Okey, jadi soalan ni nak apa? Dia nak S20. Dia nak S20. Kita kena cari sendiri N dia. So, kita dapat 20, baru kita tahu dia nak S20. Okey, untuk kes yang ni, kita boleh guna formula Sn N per 2 A tambah Tn. Sebab apa? Sebab kita tahu Tn tu ialah 127. N tu dah tahu 20. A memang dah ada negatif 6. Terus masuk. Lagi simple lah. Nak kata simple tak juga sebab permulaan dia susah. Kena cari sendiri N. Okey, saya guna formula ni yang ringkas ni. Jadi S20 ialah 20 per 2 A negatif 6 tambah 127. Kalau guna formula biasa pun boleh. Formula yang ini boleh juga. Tapi jadi macam mencari benda yang sama je. So, dapatlah jawapan dia ialah 1210. S20 ialah sebutan ke-20 ialah 1210. Okey. Cuba buat soalan A dengan B je dulu. Okay. So, jawapan A berapa dapat? Saya 35 saja. 35. 135. Betul? 135. B? Sama tak? Negatif 536. N-nya dapat N16. Cari N dulu dapat 16. S16-nya ialah negatif 536. Dia boleh negatif Cuma N je. N mesti integer. Bilangan sebutan keberapa tu mesti integer dan positif. Kalau S ke T ke tak kisah. Dapat negatif 536. Dapat. Dapat Dapat, okey, Zazah. next. Next. Ada sikit lagi. Yang ini, hati-hati ya, soalan dia banyak sebenarnya. Cari hasil tambah sebutan tertentu bagi sebutan yang berturutan. Okey, dia bagi soalan dia. Dia bagi jangan dia 258. So, kita dah nampak A-nya ialah 2. D-nya ialah 3. Direct. Cari hasil tambah daripada sebutan ketiga hingga sebutan ke-10. Apa beza soalan ini dengan soalan tadi? Sebutan ketiga hingga ke-10. Dia nak T3 hingga T10. Yang tadi awak belajar formula SN, SS semua tu, dia akan kira daripada sebutan pertama. Formula yang dia bagi, formula yang dia bagi pada awak tu, SN tu, ialah formula yang kira. Dia akan kira daripada A sampailah T yang dia nak. T1, T2, T3. Kalau dia nak daripada T3, bukan daripada T1, bukan daripada T2, hati-hati. Awak tak boleh guna direct terus. Dia lain sikit. Sebab formula yang kita hafal tu ialah daripada T1. Macam mana kita nak kira tu? Kena fahamkan. Contoh kat sini. Okey. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah sampailah T10 lah. Tambah T10 namanya ialah S10. Okey. Tapi soalan yang ini, yang contoh ni, dia bukan nak pada T10, T1. Dia nak daripada T3 tambah T4 tambah T5 sampai T10. Awak tak boleh kata dia S10.
Kalau kata S10 sebenarnya salah. Sebab S10 tu dia kena daripada T1. Ini betul S10. Jadi macam mana kita nak kira? Nak guna juga formula SN ni. Tapi macam mana kita nak modify? Supaya kita boleh guna formula. Sebab formula saya tambah satu je. Dia tak ada formula lain-lain bla bla, tak ada. Formula SN tadilah M per 2 tu. Jadi macam mana kita nak guna juga formula SN dengan cara kita faham daripada sini sampai sini namanya ialah S10. T1 sampai T10 kita boleh pakai formula S10. Tapi ingat, saya tak nak yang ini. Saya tak nak T1 dan T2. Saya nak mulakan dengan T3 sampai T10. Jadi, awak kena, kalau T1 dengan T2 ni namanya S2. Hasil tambah sebutan pertama dan kedua ialah S2. Jadi, kalau kita nak yang ni je, ini namanya sebutan ke-10 tolak hasil tambah sebutan kedua. Ini baru betul menjawab soalan yang ini. Faham? Dia nak sebutan ketiga sampai 10. Jadi kita kena buat S10 tolak sebelum T3 apa? S2. Kita kena buat macam tu. Jadi S10, cari S10 macam biasa. Dah pandai tadi. Lepas tu cari S2. Mana? Cari S2 macam biasa ataupun direct je. T1 tambah T2, nampak kan? Okey, terus tolak. Guna ini. S10 tolak S2 dapat 148. Maksudnya aku kena cari satu per satu. Okey, katakan saya tukarlah soalan dia. Saya tukar soalan dia. Saya nak daripada sebutan ke... Saya nak daripada T5 hingga T15. So macam mana saya nak kira? Saya nak hasil tambah sebutan ke-5 sampai sebutan ke-15. Siapa boleh bagi jawapan? Macam mana saya nak kira tu? Sebutan ke-5 sampai sebutan ke-15. 15 tolak 4. Jadi awak kena kira S15 tolak sebelum 5 ialah S4. Kena ambil sebelum. Sebab T5 masuk Jadi kita kena ambil yang sebelumnya. Kena nampak bayangan macam ni. S5 masuk. Jadi kita kena ambil daripada sini sampai yang belakang ni. Okey. Kalau saya tukar lagi, saya nak T7 hingga T12. Macam mana saya nak kira? T7 hingga T12. Hasil tambah. 12 tolak 6. S12 tolak S6. Okey, baguslah. Kalau faham macam tu senang. Maksudnya kena ambil S12 tapi ingat tolak yang sebelumnya iaitu S6. Daripada T1 sampai T6 tu namanya S6. Okey, lepas tu pengiraan macam biasa guna formula 12 dan 6. Okey, cuba buat satu soalan je. Soalan A. Muka surat 94. 1062. 1062. Okey, betul lah tu. 1062. 1062. Okey, so dah faham lah. Dia beri janjang cari hasil tambah sebutan ke-9 hingga sebutan ke-20. So, kita dah faham, kita akan cari S20 tolak S8. Okey, S20 gunalah formula yang ada tu. M per 2, 2A tambah M tolak 1. Berapa dapat S20 saja? 1210. 1210. Okey, lepas tu cari S8. Dapat berapa S8? 148. 148. Jadi tolakkan kedua-duanya ni tolak. Dapatlah jawapan dia ialah 1062. Okey, betul. Okey, saya nak tunjuk satu lagi. Andai kata saya buat macam ni. Saya bagi janjang saya ialah T1 tambah T2 tambah T3 T4 T5
T6, T7. Lepas tu saya buat apa? Saya kira S7 saya tolakkan dengan S6. Sebenarnya saya cari apa? Sini sampai sini namanya S7. Lepas tu saya tolak S6. Sini sampai sini namanya S6. Sebenarnya saya cari apa tu? 7. Saya cari T7. Nampak ni. Tadi nak mencari daripada berapa ke berapa. Tapi ni maksudnya kalau nak dapatkan Tn, awak ada formula S je sekarang ni. Awak ada formula Sn. Nak dapatkan Tn, formulanya ialah Sn tolak Sn minus 1. Contohnya, kalau nak dapatkan T5, maksudnya S5, kasih tambah daripada sini sampai 5, tolakkan dengan tambah 1 sampai 4. S4. Ni formula. Satu lagi formula ya. Kalau dapatkan S13. S pula T13. So kita guna formula S. Sekarang ni dalam soalan tu dia bagi S je. Saya tambah je. So kita akan cari S13 tolak S12. Okay, faham lah? Tengok dia pening sikit lah. Yang penting faham konsep dia. Awak boleh nampak. S13 macam ni. Okay, next. Soalan muka surat 25. Hasil tambah N sebutan pertama, suatu janjang diberi, okey, dia bagi formula dia sendiri, tak apa. Dia bagi Sn 52N square tolak 9N. Hitung sebutan ke-6. Baca betul-betul lah. Bukan hasil tambah 6 sebutan yang pertama. Dia kata hitung sebutan ke-6. Maksudnya, dia nak kat sini ialah T6. Dia bagi awak Sn. Dia nak T6. Dia bagi Sn. Sebab tu kita kena pakai formula yang ini. Yang saya baru terangkan tadi. Iaitu nak dapatkan T6 ialah S6 tolak S5. Lepas tu bila kita baca soalan kena highlightkan betul-betul. Baca banyak kali. Dia ni nak apa? Nak S ke nak T? Okey, S6 masukkan dalam 6. Kira macam biasa. Dapatlah 36. S5 masukkan N ke 5. Sebab dia bagi formula. Kena pakai formula dia. Jangan pakai formula N per 2 tu tak payah. Nanti nak cari kat mana A dengan D. Okay, tolak kan dapatlah jawapan dia. Iaitu 18.5. Okay, senang. Contoh yang kedua. Hasil tambah N sebutan pertama bagi janjang aritmetik diberi oleh sama. Dia bagi formula dia sendiri. Sebutan pertama dan beza sepunya. Dia bagi S. Dia bukan T. Kalau dia bagi T senang. Sebutan pertama T1 lah. Sekarang ni dibagi Sn. Sebutan pertama. Okey, yang ini ingat. Sebutan pertama kita kenal dia sebagai A. Dan kita juga kenal dia sebagai T1. Dan rupa-rupanya S1 pun benda yang sama. Sama je. S1 ni hasil tambah satu sebutan pertama. Maksudnya T1 lah. Tak ke mana? T1. T1 tambah T2. Yang ni S2. Kalau S1 inilah dia. S1 inilah T1 ataupun A. Ingat benda yang sama. A ataupun T1 ataupun S1 benda yang sama. Jadi kalau nak sebutan pertama, masukkan je N tu dengan 1. Masukkan je N tu dengan 1. Jadi S1 ialah 1/8. 32 masukkan 1. Tolak dengan 1 kursi 2. Dapatlah jawapan dia. Okey, beza sepunya. Yang ni complicated sikit. Kenapa? Beza sepunya yang kita tahu, D ialah T2 tolak T1. D ialah T2 tolak T1. Kita dah ada T1, dah ada. Sama dengan S1 tadi. Sekarang ni kita kena cari T2. Tapi T2 kita nak cari macam mana? Sebab dia bagi Sn. T2 ialah formula yang jarang kita pakai. T2 ialah S2 tolak S1. Dapat jawapan, biasa pelajar dia sampai sini kata okey ni dah betul. Dapat jawapan T2 baru tolak balik dengan S1 ini. T1 baru dapat jawapan. Dia macam jauh sikit lah perginya. Okey, itu contoh yang kedua. Selalu keluar soalan macam ni dan biasanya pelajar tak jawab sampai D. Dia hanya cari T2 je.
Dia confident. Oh, T2 tu ialah D. Salah. T2 tu T2 lah. D mesti ambil balik T2 tolak T1. Okey, contoh yang ketiga. Sebutan ke-8. Sebutan ke-8 ialah T8. Jadi kalau saya baca, saya akan tulis dia tu T ke dia tu S. Sebutan ke-8 ialah T8. Bagi suatu jari aritmetik adalah 25. Okey, sama dengan 25. Hasil tambah 8 sebutan pertama, S8, ialah 88. Okey, cari beza sebutan pertama dan beza sekunya. Yang buat minggu lepas, homework tu dia bagi T8, T10. Kedua-duanya ialah T. Sekarang ni dia bagi T8 dan S8. Dia bagi T8 dan S8. So kita kena hati-hatilah. Kalau T8 tu semua orang tahu. A tambah 7D sama dengan 25. Ini sebutan pertama kita. Kalau S8, saya akan guna formula 8/2 A tambah TN lah. A-nya ialah, tak tahu, A tambah T. Sebab S8, T8 lah. T8-nya 25. Sama dengan 88. Okey, itu dapat ni 4. Jadi A tambah 25. 88 bagi 4 dapat 22. So A sama dengan negatif 3. Tu dapat A negatif 3. Saya guna formula yang kedua SN tu. Dapat A masuk balik dalam ni, so dapatlah T. Nampak macam lebih mudah lah. Okey, itu saja. Dah habis janjian aritmetik dah habis. Ada berapa soalan tu? Homework awak yang 4 soalan.